bagi mubtada itu yaitu hadza. Hadza babul i'rab. Buang hadza tinggal khabar. Khabar hukum marfu'. Hadza babul i'rab. Ataupun boleh juga babul i'rab jadi mubtada bagi khabar mahdzuf. Okey, takdir khabar dia babul i'rab hadza mahalluhu. Jumlah khabar dengan jumlah. Babul i'rab bermula bab i'rab hadza mahalluhu. Ini ialah tempatnya. Okey. Babul i'rab hadza mahalluhu. Kalau kita baca babal i'rabi baca dengan nasab, dia i'rab jadi maf'ulun bih bagi fi'il mahdzuf. Maf'ulun bih bagi fi'il mahdzuf. Takdir fi'il tu ikut kita nak takdir apa pun, yang penting munasabah. Di antaranya ta'allam. Ta'allam babal i'rab, hendak belajar oleh engkau akan bab i'rab. Ataupun iqra, hendak baca oleh engkau akan babal i'rab, akan bab i'rab. Okey. Kalau baca dengan khafat, wajah yang dhaif, wajah yang dhaif, seperti unzur ila babil i'rab. Unzur ila babil i'rab, hendak lihat oleh engkau kepada bab i'rab. Ila babil i'rab, maka amil yang mengkhafatkan babil ialah ila. Di sana pendapat yang dhaif yang membolehkan haraf jar dalam keadaan dia tidak ada tetapi kekal amalan dia. Itu pendapat yang dhaif. Ila tidak ada tapi amal dia kekal, babil i'rab. Okey, boleh dalam tapi wajah yang dhaif. Okey. Kemudian al-i'rab bermula i'rab itu i'rab alif lam lil ahdi, iaitu i'rab di sisi ulama nahwu. Bukan i'rab pada bahasa. Sebab i'rab dari segi bahasa banyak makna dia, di antaranya al-ibanah. Okey, menerang. Al-i'rab bermula i'rab itu iaitu di sisi ulama nahwu huwa ialah taghyiru awakhiril kalim. Berubah segala akhir-akhir kalimah. Berubah segala akhir kalimah. Kalim jamak bagi kalimah. Okey. Nama dia isim jamak. Okey, isim jamak. Dia boleh jamak dia dua, kalimatun, kalimatani, kalimat. Okey, jamak muannas salim. Boleh juga kalim. Mufrad dia kalimatun. Okey. Berubah segala akhir kalimah-kalimah. Sebab apa berubah? Berubah tu liikhtilafil awamili. Kerana bersalah-salahan, kerana berbeza al-awamil, segala amil ad-dakhilati yang masuk ia amil alaiha alal kalim. Okey. Setiap amil yang masuk pada kalimah dia akan mengubah akhir kalimah tersebut. Lafzan, berubah pada lafaz, lafzan pada lafaz, atau taqdiran ataupun pada takdir sahaja. Misalnya kita ambil lafaz zaidun. Zaidun sebelum masuk amil dia mauquf, tak boleh baca zaidun, zaidan, zaidin tak boleh. Zaid tak boleh bariskan sebab apa? Tidak ada amil. Okey. Jadi berubah akhir segala kalimah tu sebab ada amil yang masuk di atas, di mana amil tu sebelum dia. Okey. Jadi untuk di sini contoh kita ambil misal zaidun. Kalau kita letak amil dia qama zaidun. Qama zaidun. Amil yang merofokkan lafaz zaidun ialah qama. Qama ialah amil, zaidun ialah ma'mul. Okey. Jadi istilah dia qama amil, beramal merofokkan fa'il selepas dia. Okey. Bila masuk qama baca zaidun. Ra'aitu, lihat oleh aku zaidan. Berubah dah. Tadi dun sekarang dan. Berubah akhir kalimah dengan sebab berbeza amil yang masuk di atas dia. Tadi masuk qama baca zaidun. Yang ni masuk ra'aitu jadi zaidan. Lihat oleh aku akan zaidan, akan zaid. Okey. Kemudian bila masuk marartu bi zaidin. Berjalan oleh aku bi zaidin. Ba tu ialah amil. Jadi ba kita kena tahu dia amil beramal mengkhafatkan isim selepasnya. Sebab tu baca bi zaidin. Kalau orang tanya, jadi dun dan din tadi mana amil dia? Okey, amil yang dun tu ialah qama. Okey. Amil bagi dan tu ra'aitu. Amil bagi din alba, ba bi zaidin tu. Okey. Berubah ni pada lafaz.
Lafzan berubah pada lafaz, macam tadi dun dan din. Ada berubah pada takdir sahaja. Pada takdir, pada kira-kira sahaja. Dari segi zahir tidak berubah. Seperti isim maksur, al-fata, pemuda. Qamal fata, ra'aitul fata, marartu bil fata. Dia berubah. Sebab bila masuk amil berbeza, dia akan mengubah akhir dia. Tetapi berubah dia ni berubah pada takdir sahaja. Okey, takdir sahaja. Cuba perhati i'rab dia. Tadi qama Zaidun. Zaidun, i'rab dia antum boleh tulis supaya dapat perbezaan di antara i'rab lafzi dengan i'rab taqdiri. Okey. Zaidun fa'ilun. Fa'ilun. Marfu'un. Marfu'un biqama. Dengan sebab qama, qama tu amil. Marfu'un biqama. Wa alamatu raf'ihi. Wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Apa tak berubah berlafaz? Okey. Zaidun ialah fa'il marfu'un yang dirafa'kan dia biqama, dengan sebab qama. Qama tu ialah amil. Wa alamatu raf'ihi, dan bermula alamat rafa'nya, rafa' bagi Zaidun ialah dhammatun zahiratun. Dhammah yang zahir, ay dhammatun mawjudatun, dhammah yang ada fi akhirih, pada akhirnya, akhir Zaidun. Okey. Tetapi jikalau i'rab taqdiri, misal seperti al-fata, ja al-fata, qama al-fata, kita tukar Zaidun kepada al-fata, isim maksur. Okey. Isim maksur, isim yang diakhiri dengan alif maksurah. Okey. Jadi kalau qama al-fata, i'rab al-fata macam ni. Al-fata fa'ilun marfu'un biqama. Sama macam tadi, cuma wa alamatu raf'ihi dhammatun. Tadi zahirah, sebab ada ni dhammatun muqaddaratun. Dhammatun muqaddaratun ala akhirih. Ini pasangannya zahiratun fi akhirih, muqaddaratun ala akhirih. Okey. Mana'a min zuhuriha, mana'a min zuhuriha at-ta'adzuru. At-ta'adzuru. لأن الألف لا تقبل الحركة. لأن الألف لا تقبل الحركة. الفتى ialah fa'ilun marfu'un, yang dirafa'kan dia biqama, dengan sebab qama. Wa alamatu raf'ihi, dan bermula alamat rafa'nya, rafa' bagi al-fata ialah dhammatun, ialah dhammah muqaddaratun, yang ditakdirkan akan dia, yang diandaikan ada wujud di situ. Okey. Ala akhirih, muqaddaratun ala akhirih, seolah-olah di akhir kalimah al-fata ada dhammah. Tapi sebab apa tak boleh berzahirkan dhammah tersebut? Mana'a min zuhuriha, menghalang, menegah, min zuhuriha, akan perzahirnya, perzahir dhammah. Sebab apa tak boleh berzahir? Menghalang oleh at-ta'adzuru, teruzur. Teruzur ni tak boleh. Sebab apa? Li'annal alifa, kerana bahawa sesungguhnya alif la taqbalul harakata, tidak terima ia akan baris. Alif tidak terima baris. Sebab tu di kampung-kampung kita ajar, okey, alif atas a, alif bawah i, alif depan u, a, i, u. Itu salah lah kalau segi betul-betul tu, segi lugah. Sebab alif memang tidak menerima baris. Yang menerima baris ialah hamzah. Sama ada hamzah qata' ataupun hamzah wasal. Antum kena beza di antara alif, hamzah wasal dengan hamzah qata'. Tiga tu benda yang sangat berlainan. Okey. Dan di dalam bab ni biasanya hatta orang Arab sendiri pun dia tersalah dalam bab ni. Okey. Hamzah wasal dia baca hamzah qata'. Seperti misalnya kita kata istiqamah, bila masuk alif lam,
dia baca al-istiqamah, tu salah. Kena baca al-istiqamah. Okey. Ismun hamzah wasal. Okey, bila masuk alif lam kena baca al-ismu. Lepas tu dalam kalau menghafal mata jurum ya, mula-mula tu dia dah boleh cek dah budak ni dah faham ataupun belum bab hamzah wasal. Kalau baca waqsamu salah satu ismu fil wa harfun ja'li ma'na fal ismu yu'rafu, maka dia masih longgar lagi. Kalau dia baca fal ismu baru betul. Sebab kaedah hamzah wasal antum semalam belajar wa hamzatul wasli tathbutu fil ibtida'i. Hamzah wasal tathbutu, sabit dia fil ibtida' pada permulaan. Okey, alhamdu baca ada. Wa tasqutu, dan gugur ia hamzah wasal fit darji pada pertengahan. Ada orang baca bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah, ada baca. Mana pergi hamzah tu? Gugur. Sebab apa? Bila duduk di tengah gugur. Okey, sebab itulah Quran Majid di Malaysia dulu pernah diharamkan. Quran Majid yang kelompok India tu okey, di kampung dulu anak pengaji juga yang tu. Okey, bukan Rasa Osmani, Quran Majid. Maka dulu pernah diharamkan. Okey, sebab apa? Sebab ramai tersalah baca ketika wasal. Kan alhamdulillah dibariskan fathah pada hamzah wasal tersebut. Jadi orang dulu yang tidak mengaji dia baca bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Faham? Diikut baris itu. Tapi kemudian datanglah wakil daripada India, ulama India, dia kata tidak boleh mengharamkan. Sebab di sana ada mereka-mereka yang mampu untuk membezakan di antara hamzah wasal dan hamzah qata'. Okey, maka itu lagi lah. Jadi boleh guna lagi. Tapi di Malaysia kita boleh kata, anak kata sudah sedikit lah yang menggunakan Quran Majid, betul tak? Okey, kalau di Thailand masih ramai lagi. Okey, kalau pergi umrah misalnya di Mekah tu akan ada lah Quran atau India dengan Rustam Osmani. Okey, cuma di Arab dia tak panggil Al-Quran. Okey, panggil mushaf atau mashaf. Bacaan dia 3 wajah. Mim tu, mushaf, mashaf, mishaf. Okey. Jadi nampak tak perubahan tu bila masuk amil dia berubah pada lafaz ataupun pada takdir sahaja. Okey. Untuk permulaan, okey, i'rab ni secara kesimpulannya ada 3. Yang pertama al-i'rab al-lafzi. I'rab lafzi yang bangsa lafaz. Mana perubahan tu kita boleh kenal. Okey, Zaidun, Zaidan, Zaidin. Ada i'rab at-taqdiri. Al-i'rab at-taqdiri yang bangsa takdir sahaja, seperti isim maksur. Okey. Ada di sana i'rab satu lagi, i'rab mahalli. Al-i'rab mahalli. Al-i'rabul mahalli. I'rab pada mahal sahaja. Okey. Khas untuk isim bina serta dengan jumlah yang ada mahal. Jumlah yang ada mahal, isim bina dan jumlah yang ada mahal. Okey. Ada kan biasa kata contoh huwa qa'imun, huwa dhamirun munfasilun mabniyun 'ala al-fathi fi mahalli raf'in mubtada'un. Ada fi mahalli itu khusus untuk isim bina serta jumlah yang ada mahal. Jumlah ni ada yang laha ada bagi dia mahal pada i'rab, ada yang tidak ada mahal baginya pada i'rab. 10-10. Antum boleh buka di dalam kitab Syarah Al-Azhari bagi At-Ajrumiyah. Okey, dia ada belakang dekat khatimah tu dia ada bagi 10 jumlah yang ada mahal pada i'rab dan ada 10 jumlah yang tidak ada mahal pada i'rab. Biasa dengar kan la mahallalah min al-i'rab. Kan, yang itulah. Okey. Wa aqsamuhu, dan bermula segala bagainya, bagai i'rab hu kembali kepada i'rab. Okey. Arba'atun ialah 4. Okey, wa aqsamuhu kembali kepada al-i'rab. Okey. Sebab apa dia kata wa aqsamuha? Sah tak agak-agak nak letak wa aqsamuha? Kembali kepada al-i'rab. Al-i'rab tu masdar. Jadi kalau kita nak kembalikan dhamir itu, kita kena kembalikan kepada dhamir muzakkar ke muannas? Muzakkar. Tetapi di sana ada kaedah. Contoh. Okey. La uhibbul mujadalata. La uhibbul mujadalata. Tidak suka oleh aku akan mujadalah, berbantah tu. Mujadalah masdar. Jadala yujadilu mujadalatan.
Tidak suka oleh aku akan mujadalah. Li'annaha ke li'annahu? Siapa kata li'annaha? Angkat tangan. Siapa kata li'annahu? Siapa kata dua-dua? Yang betulnya boleh dua-dua. Kaedah dia, qaidatun, tulis. Pendek je kaedah ni. Al-masdaru Dhutta'i, dhu at-ta'i, yang mempunyai ta. Yudhakkaru wa yu'annathu. Yudhakkaru wa yu'annathu. Masdar yang mempunyai ta. Mujadalah, mufa'alah, itu. Okey, yudhakkaru, ditazkirkan, dimuzakkarkan, wa yu'annathu, dan dimuannaskan. Boleh dua-dua. Li'annahu, li'annaha, boleh. Okay. Tapi kat sini al-i'rab kena muzakkar. Okey, wa aqsamuha salah. Okay, jelas? Okey. Wa aqsamuhu, dan bermula segala bagainya bagai i'rab arba'atun, ialah 4. Mana dia 4? Raf'un, rafa', wa nasbun, dan nasab, wa khafdun, dan khafat, wa jazmun, dan jazam. Khafdun istilah ulama Basrah atau Kufah? Benda dua jangan bertukar. Kan simpan dua je, tapi tukar salah. Khafdun dengan jar sama je, tapi istilah khafdun istilah ulama Basrah atau ulama Kufah? Kufah. Ayo. Okey, jar istilah ulama Basrah. Sebab dua ni terkenal dulu. Okey, waktu perkembangan ilmu nahwu, pusat ilmu di Iraq. Okey, sekarang ni kita boleh bahagikan pusat ilmu sama ada di Al-Azhar sendiri Mesir ataupun di India lah. Okay. Tapi rasanya zaman sekarang ni ilmu beralih di India. Okay. Boleh tengok sistem dia orang macam mana, Darul Ulum Nizamuddin, Deobandi, macam mana dia orang setiap tahun mengeluarkan khirij beribu-ribu orang alim yang sudah lepasan Kutubus Sittah. Okay, Kutubus Sittah. Dia orang ada syahadah, hafal Quran 30 juzuk, ada syahadah, baru masuk kelas alim selama 7 atau 8 tahun mengaji sama Jurumiyah semua ni. Okay. Tahun yang ke-7 ke-8 dia orang dauratul hadis. Mengaji kitab Kutubus Sittah. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan 4 tu. Kemudian Muwatta Ibnu Malik serta sebelum tu tahun ke-6 Mishkatul Masabih bagi Imam At-Tabrizi. Jadi setiap tahun keluar kharij dalam buat haflah takharruj beribu-ribu. Okey, yang tu kita nak. Okey, di Malaysia agak susah lah. Okey, lepasan Al-Azhar sendiri pun yang mampu untuk menghuraikan masalah yang dakik pun kita boleh kira dengan jari kita siapa orang tu. Okey, di kalangan kita ramai-ramai ni yang nanti akhir selepas 4 tahun atau 5 tahun, siapa yang mampu untuk baca kitab, bergelumang dengan hadis. Okey, dalam tempoh 4 tahun ni tak semua. Okey, sama seperti dulu ulama salaf yang mendengar hadis, yang mengajar hadis beribu-ribu orang, tapi yang menjadi muhaddis 2-3 orang juga. Okey, itu zaman dulu. Zaman sekarang sama saja. Lebih-lebih lagi zaman sekarang cabaran dia banyak. Okey. Rafa', nasab, khafat, dan jazam. Tu i'rab. Falil asma'i min dzalika, maka ada bagi segala isim itu min dzalika, daripada yang demikian itu, dzalikal mazkur min raf'in wa nasbin wa khafdin wa jazmin. Min dzalika, dzalika nama dia isim isyarah. Bila isim isyarah dia ada musyarun ilaih. Ada musyarun ilaih yang diisyaratkan kepadanya. Mana yang demikian itu? Mana? Demikian tu apa benda? Okey. Paling mudah antum rujuk kembali kepada zalikal mazkur min zalikal mazkur min raf'in wa nasbin wa khafdin wa jazmin. Okey, daripada yang demikian itu 4. Okey. Ataupun kita kata min zalikal arba'ah. Okey. Ialah daripada 4 tu i'rab untuk isim dia ada 3, iaitu ar-raf'u rafa', wan nasbu nasab, wal khafdu dan khafat. Wala jazma fiha, tidak ada jenis jazam padanya fil asma. Sebab apa nak terjemah tidak ada jenis jazam? Sebab apa? Lam tu lam la linafil jinsi. La linafil jinsi. Sebab tu nak terjemah tidak ada jenis jazam padanya fil asma. Maka isim i'rab dia ada 3 sahaja, rafa', nasab dan khafat. Dia tidak ada jazam. Okey. Walil af'ali min zalika, dan ada bagi segala fi'il itu
Min dzalika, daripada yang demikian empat, rafa', nasab, khafad, jazam, ada ar-raf'u, rafa', wan nasbu, nasab, wal jazmu dan jazam. Wala khafdha fiha, tidak ada jenis khafad padanya. Fil kembali kepada mana? Bila ada dhamir, ada marji' ilaih dia, maka kembalikan fiha fil af'ali. Okey. Semua dhamir ada marji' ilaih ke? Setiap dhamir ini ada marji' ilaih ke? Ada tak di sana dhamir yang tidak ada marji' ilaih? Ada. Nama dia dhamirus sya'ni. Dhamirus sya'ni. Ataupun nama lain dia dhamirul hal. Ataupun nama lain dhamirul qissah. Dhamirul qissah. Lepas tu, apa faedah datangkan isim dhamir sedangkan dia tidak ada marji' ilaih? So kita nak faham hu tu macam mana? Okey, iaitu jumlah yang datang selepas dia tu mentafsirkan makna hu. Contoh, fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam, hendak ketahui oleh engkau, annahu, akan bahawa sesungguhnya apa? La ilaha illallah. Dhamir sya'ni tidak didatangkan melainkan jumlah yang mentafsirkan dia tu sesuatu yang agung. Seperti la ilaha illallah, sesuatu yang agung. Jadi didatangkan dhamir sya'ni supaya ihtimam. Sebab tu bila terjemah fa'alam, hendak ketahui engkau akan bahawa sesungguhnya al-hal wa sya'na. Biasa tu guru sebut yang tu al-hal wa sya'na, itu dhamirul hal ataupun dhamirul sya'n. Okey, al-hal wa sya'na ke isyarat. Jadi kita faham annahu kepada la ilaha illallah. Okey. I'rab dia falil asma, lil asma khabar muqaddam, mubtada dia ar-raf'u. Okay, sama lah seperti lil af'ali min dzalika ar-raf'u wa nasbu. Okey. Kita ngaji dulu, baru kita masuk lagi sekali, kita dalam masuk kaedah sikit-sikit. Babu ma'rifati alamatil i'rabi. Sama babu babal bahai. Babi ma'. Macam tu. Kalau kata babu boleh, baba boleh. Yang kasrah tu kena kata babi ma'. Tak boleh berhenti dekat situ je. Dia lain. Okey. Bab pada mengetahui segala alamat i'rab. Okey. Lirraf'i arba'u alamatin. Ada bagi rafa' itu arba'u alamatin, 4 alamat, 4 tanda. Okey. Yang pertama ad-dhammatu, dhammah, wal wawu dan waw, wal alifu dan alif, wan nunu dan nun. Okey. Tu ingat. Okey. Jadi bila dhammah, waw, alif, an-nun, maka dia tu hukum dia rafa'. Sebab tanda dia. Okey. Fa amma dhammatu, maka adapun bermula dhammah itu, amma terjemah dengan adapun. Amma ni harfu syartin wa taukidin wa tafsilin. Dia 4. Amma ni harfu syartin wa taukidin wa tafsilin. Okey. Terjemah dengan adapun. Maka adapun bermula dhammah itu, bila bermula dhammah itu jadi mubtada. Maka adapun bermula dhammah itu fatakunu. Fatu jawab bagi amma. Harf syarat, dia syarat mesti ada jawab. Bila amma dia kena jawab ikat dengan fa. Maka fa tu bukan fa ataf. Fa jawab bagi amma. Adapun fa pada kata fa amma, nama dia faul fasihah. Faul fasihah. Okey. Di sana ada fa tafri', fa fasihah, fa tafsil. Okey. Faul fasihah. Okey, nanti anak akan terang apa tu faul fasihah. Okey. Fatakunu, maka adalah ia, dhamir hiya di dalam takunu kembali kepada mana? Kembali kepada dhammah. Maka adalah ia dhammah alamatan, tanda lirraf'i, bagi rafa' fi arba'ati mawadhi'a, pada 4 tempat. Okey. Mana dia 4 tempat? Pertama, fil ismil mufradi, pada isim mufrad. Okey. Di dalam kitab yang antum gunakan fil ismil mufrad, di bawah kalimah al-ismi ada hamzah kecil tak? Ada, yang tu betul Yang kalau ada hamzah kecil tu salah.
Okey, tetapi kaedah dalam kita nak dhabit, nak tanda dalam catatan ilmu kita, bila salah jangan kita potong. Okey, kenapa? Tidak beradab. Sebab tu menuntut ilmu dia banyak ada adab dia. Dan di antara kitab yang antum kena mengaji Ta'limul Muta'allim. Okay? Ta'limul Muta'allim bagi Imam Az-Zarnuji atau Az-Zarnuji. Dia ajar bagaimana nak beradab dengan perkataan ulama. Okey, jadi kita kena tanda bawah tu, tanda angka 1, la'alla as-shawab, mudah-mudahan yang betul, al-ismu bidunil hamzati. Balah, macam tu. Bukan main potong macam tu je. Okey, nak beradab. Okey. Al-adabu fawqal ilmi. Adab itu di atas ilmu. Okey. Fil ismil mufrad, pada isim mufrad. Contohnya, okey. Ar-rajulu, qama ar-rajulu. Isim mufrad. Okey. Mufrad lawan bagi tasniah dan jamak. Qama ar-rajulu. Wa jam'i taksir. Maka rajulu, apa tak? Alamat rafa'nya dengan dhammah. Wa jam'i taksir dan jamak taksir. Qama ar-rijalu. Ar-rijal jamak taksir. Rijalu rafa' dengan dhammah. Wa jam'il muannats salimi dan jamak muannats salim. Okey. Qamatil muslimatu. Qamatil muslimatu. Okey. Wal fi'lil mudhari'i dan fi'il mudhari' alladhi yang lam yattasil, yang tidak berhubung bi akhirih dengan akhirnya. Nya mana? Nya. Okey, tak boleh. Kembalikan mana marji' ilaih bagi bi akhirih. Kembali kepada alladhi. Bukan kembali kepada al-fi'l al-mudhari'. Kembali kepada alladhi. Sebab alladhi itu isim mausul. Ta'rif isim mausul apa dia? Tulis, print dia. Ma iftaqara. Ma iftaqara. Kalau baca sambung maftaqara. Ila silatin wa'aidin. Itu dia. Maftaqara ila silatin wa'aidin. Isim mausul ialah ma, barang, kena kepada isim. Barang yang iftaqara, berhajat ia barang, ila silatin, kepada silah, wa'aid dan aid. Silah ialah jumlah ataupun syibih jumlah. Selepas isim mausul pasti ada silah. Dan dia memerlukan kepada aid. Aid ialah dhamir yang kembali kepada isim mausul. Dhamir yang kembali kepada isim mausul. Sebab tu lam yattasil bi akhirih syai'un, jumlah kesemua tu jumlah fi'liyah yang terdiri daripada fi'il dan fa'il dia, itu namanya silah. Mana aid dia? Dhamir bi akhirih. Sebab tu fi'il mudhari' yang alladhi yang lam yattasil bi akhirih syai'un, yang tidak berhubung dengan akhirnya, akhir alladhi. Tu aid bagi alladhi, syai'un, oleh sesuatu pun. Okay. Antum ingat tak kalau oleh terjemah bagi apa? Fa'il. Oleh fa'il. Okey. Setiap terjemahan anak itu antum cuba perhati. Pandai-pandai tambah pun misalnya kan. Pun. Siapa boleh jawab agak-agak? Sebab apa? Perkataan pun tu datang daripada kaedah apa? Dhamir, tak, syai'un. Perhati kan? Fi'il mudhari' yang tidak berhubung dengan akhirnya oleh sesuatu pun. Kaedah ni senang. Okey. Kalau mengaji usul fiqh kan. Okey, kaedah dia an-nakiratu. Itulah kaedah. Kita masuk sikit-sikit tu. An-nakiratu fi siyaqin nafi, fi siyaq an-nafi, tufidul umuma. Tufidul umuma, memberi faedah akan umum. Tak kira tidak sesuatu pun, tak kira apa-apa pun. Atau datang daripada kaedah ni. Jadi syai'un isim nakirah yang di halaman nafi, lam nafi. Okey, maka dia memberi faedah umum. Tidak berhubung dengan akhirnya oleh sesuatu pun. Yang tu pun bukan, yang ni pun bukan. Tak. Tu datang daripada kaedah ni. Cuba sebut sama-sama. 1 2 3.
Wa ammal wawu, dan adapun bermula waw itu, fatakunu, maka adalah ia waw. Okey. Fatakunu. Tiba-tiba di dalam matan ada tak fayakunu? Ada tak siapa yang pegang matan dia sebut fayakunu? Tak ada. Kalau fayakunu betul ke salah? Betul ke salah? Dia boleh. Huruf hijaiyah, al-alifu, al-ba'u, at-ta'u sampai al-ya, kalau dhamir nak kembali kepada dia boleh dengan dua, muzakkar atau muannas. Ghalib, kebanyakan dia akan menggunakan dhamir muannas. Sebab tu contoh waw dalam kaedah i'lal, apabila berbaris oleh waw, idza taharrakatil waw, digunakan idza taharrakat al-waw. Boleh juga idza taharrakal waw, tapi itu jarang. Biasanya dia akan guna muannas. Huruf hijaiyah kebanyakan diguna muannas. Okey, boleh juga muzakkar. Contoh kalau dalam matan fayakunu boleh sahaja. Okey. Maka adalah ia al-waw alamatan, tanda. Alamatan yang jadi apa? Yang jadi khabar bagi takunu. Okey. Alamat lirraf'i, bagi rafa' fi mawdi'aini, pada dua tempat. Pertama, fi jam'il mudzakkar salimi, pada jamak muzakkar salim. Punya alamat waw. Contoh, qamal muslimuna. Qamal muslimuna. Al muslimuna, i'rab dia fa'ilun marfu'un biqama wa alamatu raf'ihi al waw niyabatan 'anil dhammati. Kena tambah niyabatan 'anil dhammati. Alamat rafa' ada 4. Pertama dhammah, waw, alif dan nun. Waw tu nama dia alamatun asliyatun. Alamatun asliyatun. Alamat asli dia. Jadi bila alamat rafa' waw, alif dan nun, dia kena tambah niyabatan. Contoh, wa alamatu raf'ihi al-wawu niyabatan 'anil dhammati. Wa alamatu raf'ihi al-alifu niyabatan 'anil dhammati. Wa alamatu raf'ihi an-nunu niyabatan 'anil dhammati. Kena macam tu, niyabatan 'anil dhammati. Okey. Pada dua tempat, fi jam'il mudzakkar salim, pada jamak mudzakkar salim. Okey, qamal muslimuna. Okey. Wa fil asma'il khamsah, dan pada segala isim yang 5. Wahia, dan iaitu isim 5 tu abuka. Jadi qama abuka. Kalau nasab ra'aitu abaka. Khafat marartu bi abika. Wahia abuka wa akhuka wa hamuki. Okey. Sebab abun semua tahu dah, akhun semua tahu, hamuki ni kerabat bagi suami. Kerabat bagi suami, sama ada ayah suami, adik-beradik suami. Okey. Kalau tanya, man hamuka? Siapakah kerabat suami kamu? Jadi lelaki kahwin dengan lelaki. Maka ni hamuki. Bab mukhatab dia tu muannas. Okey. Hamuki wa fuka, dan mulut engkau, wa dzumalin, dan yang mempunyai harta. Setengah kitab al-asma'us sittah ditambah 6. Satu lagi. Apa dia? Hanuka. Okey, Hanuka. Tapi sebab apa tidak disebut dalam matan Ajrumiyah? Kurang elok. Dan antara makna dia tak perlu tanyalah. Okey, sebab kurang molek. Okey. Wa ammal alifu, dan adapun bermula alif itu, fatakunu, maka adalah ia alif alamatan, tanda, lirraf'i, pada rafa', fi tasniyatil asma'i, pada isim tasniyah daripada segala isim. At-tasniyatil asma' sepatutnya fi muthanna al-asma', idhafat sifat kepada mausuf. Okey, tak apa. Bila idhafat sifat kepada mausuf, idhafat dia makna min. Idhafat makna min. Okey, contoh babu marfu'atil asma'. Marfu'at tu sifat, al-asma' tu mausuf. Idhafat sifat kepada mausuf. Idhafat jenis ni, makna idhafat tu makna min. Takdir dia babul marfu'ati minal asma'. Takdir asal buat mausuf sifat babul asma'il marfu'ah.
Okey, apa tu nantilah. Fi tasniyatil asma, pada isim tasniyah daripada segala isim, khassatan, aku tentu sebagai tentu. Khassatan jadi maf'ul mutlaq bagi fi'il mahdhuf. Maf'ul mutlaq bagi fi'il mahdhuf, takdir dia akhussu khassatan. Okey. Jadi isim tasniyah sahaja, iaitu musanna sahaja, rafa' dengan alif. Qamal muslimani. Qamal muslimani. Okay. Wa amman nunu, dan adapun bermula nun itu, fatakunu, maka adalah ia nun alamatan lirraf'i, tanda bagi rafa' fil fi'lil mudhari'i, pada fi'il mudhari'. Tetapi idza tasala bihi, apabila berhubung dengannya, dengan al-fi'lil mudhari', dhamiru tasniyatin, oleh dhamir tasniyah, oleh dhamir tasniyah, seperti yaf'alani, az-zaidani yaf'alani. Yaf'alani itu fi'il mudhari' berhubung dengan dhamir tasniyah, yaf'alani. Maka alamat rafa' itu ada nun, ada nun. Au dhamiru jam'in, ataupun dhamir jama', seperti az-zaiduna yaf'aluna. Okey, ada nun. Jikalau masuk amil nasab, misalnya az-zaiduna lan yaf'alu, buang nun. Okey. Au dhamirul muannatsatil mukhatabati, ataupun dhamir muannas mukhatabah, untuk anti. Okey, anti. Okey. Tansurina, misalnya tansurina. Kalau masuk an tansuri, lam tansuri, misalnya. Okey. Okay, ini kita masuk kepada kaedah. Masuk kepada kaedah. Okay, kembali kepada al-i'rab. Okay. Al-i'rab semua tahu, kalimah di dalam ilmu sharaf iaitu masdar. Okay. Al-i'rab nama dia mauzun. Wazan dia mana? Seperti nasaratu mauzun, wazan dia fa'ala. Al-i'rab mauzun. Mauzun ni banyak. Okay, dalam kitab tu misal sahaja. Okay, sebab setengah orang membilang kalimah bahasa Arab ni lebih daripada 4 juta. Okey, lebih daripada 4 juta kalimah. Okey, dan di antara mu'jam terbesar iaitu Lisanul Arab. Antum pernah dengar Lisanul Arab? Bagi siapa? Ibnu Manzur. Pernah cari tak satu kalimah dalam dia? Kalau antum cari tanpa tahu kaedah, ana suruh cari daraba sampai kiamat, antum takkan jumpa. Sebab apa? Cara dia berbeza. Kamus dia ikut Kalau kamus biasa, kalau kita nak cari daraba, kita pergi huruf mana? Huruf dad. Dad. Okay, huruf dad. Kemudian baru cari ra. Kalau antum cari macam tu, cari kali lisanul Arab tu besar ni, cari memang sampai kiamat takkan jumpa. Daraba antum kena cari ba, huruf ba. Dia cari pada belakang. Okay, cara untuk lisanul Arab. Okay, penting untuk antum baca juga. Di sini ada maktabah kan? Cuba tengok lisanul Arab, cuba cari. Okay. Al-i'rab mauzun. Wazan dia apa dia? Wazan dia if'al. Maka if'al berada di tempat tasrif yang ketiga, masdar. Mana madhi dia, mana mudhari' dia? Madhi dia mana? Af'ala yuf'ilu if'alan. Kalau i'rab, aywa a'raba yu'ribu i'raban fahuwa mu'ribun wa dzaka mu'rabun. A'rib la tu'rib. La tu'rib. Okey, i'rab tu masdar. Okey. Huwa ialah, kembali kepada al-i'rab sebab dia mufrad. Okey, muzakkar. Lagi pula huwa ni, huwa hantarannya bagi apa? Mufrad muzakkar ghaib. Betul tak? Mufrad muzakkar ghaib. Al-i'rab mufrad tak ada masalah, muzakkar tak ada masalah. Ghaib, ghaib pula tu adanya. Kemana? Pernah fikir tak? Huwa tu hantar bagi mufrad muzakkar ghaib. Mufrad kembali kepada i'rab, tahulah dia bukan al-i'rabani ke apa. I'rab mufrad muzakkar, tidak ada alamat tanis. Ghaib sebab apa? Okey. Dalam ilmu bayan, okey, kaedah di sana ada kaedah, okey. Al-ismu zahir, kaedah ni pendek ya, tulis. Al-ismu zahir, isim zahir
fi hukmil ghaibah. Fi hukmil ghaibah. Fi hukmil ghaibah. Pada hukum ghaib. Ulama bayan tetapkan macam tu. Okey. Mana al-i'rab tu isim zahir. Isim terbahagi kepada 3. Isim zahir, isim dhamir, isim mubham. Isim mubham. Okey. Huwa ialah taghyiru. Taghyiru dari segi saraf kalimah apa? Taghyir. Mana wazan dia? Taf'il. Mana madhi dia? Ghayyara yughayyiru taghyiran fahuwa mughayyirun wa dhaka mughayyirun. Okey, nak tanya, siapa tasrif tu dia macam tak lancar lagi, angkat tangan. Jujur nak tengok. Okey, majoriti lah. Okey. Antum kena ingat, anda cakap itu ni realiti. Siapa tak power tasrif, mustahil dia boleh baca kitab. Siapa tak hebat tasrif, sebab kalau tasrif fi'il sahih tak boleh lagi, apatah lagi fi'il mu'tal. Qala yaqulu, asal dia apa Selagi tak pandai fa'ala yaf'ulu, antum nak mengaji bab mu'tal, nanti dalam masalah. Okey, sebab timbullah perbahasan. Qala yaqulu, okey. Qala asalnya apa? Qawala. Kaedah ilal dia apabila waw berbaris selepas daripada huruf berbaris fathah maka ditukar kepada alif. Okey, itu kaedah dia. Jadi lepas tu yaqulu asalnya yaqulu. Sebab apa tu kaedah ilal. Jadi kalau antum tak mahir dalam yang tasrif fi'il sahih, nak masuk ilal sebab nak kiaskan dengan ilal nanti antum akan menghadapi satu masalah. Okey, jadi sebab tu kaedah cepat untuk faham ilmu saraf, antum kena banyak menghafal tasrif. Tasrif 35 bab dalam matan bina tu antum kena hafal. Okey, tasrif 10. Madhi, mudhari', masdar, isim fa'il, isim maf'ul, fi'il amr, nahi, isim zaman, isim makan, isim alat, madhi bina majhul, mudhari' bina majhul. Tu antum kena lancarkan. Kalau tak sangat lambat untuk membaca kitab. Okey, dalam 4 tahun antum kena cepat masa sebab 4 tahun ni tak lama pun. Okey. Taghyir, makna asal taghyir ni makna apa? Mengubah. Fi'lul fa'il, perbuatan orang yang membuat, mengubah, muta'addi, mengubah. Tetapi di sini berlakulah majaz mursal. Berlakulah majaz mursal di dalam bab balaghah, mengaji majaz mursal. Dia sebut taghyir tapi dia nak bukan taghyir, tapi dia nak taghayyur. Taghyir mengubah. Setelah mengubah jadilah berubah. Betul? Okey, jadi bina mutawa'ah. Okey, berubah. Seperti kita memotong, maka terpotong. Setelah itu terpotong. Kita memecah, setelah itu terpecah. Mengubah, setelah itu terubah ataupun berubah. Okey. Di sini i'rab bukan kena kepada kita mengubah, tapi perubahan tersebut, perubahan yang berlaku. Okey. Jadi sini taghyir dengan makna taghayyur. Taghyir bermakna taghayyur, berubah. Okey. Awakhirul kalim. Salah satu segala akhir kalimah. Dia kat sini taqdim mudhaf. Ai taghayyuru ihda awakhiril kalim. Salah satu daripada yang akhir-akhir daripada kalimah. Okey, zaidun dal sahaja yang akan berubah. Okey. Awakhiril kalim. Awakhir sighah muntahal jumu'. Okey. Antum faham tak apa sighah muntahal jumu'? Bahasa sighah muntahal jumu'. Sighah, apa nak sighah? Apa nak sighah? Kalau antum jawab bahasa Melayu kurang power. Sighah, as-sighah majmu'ul maddati wal hay'ah. Majmu'ul maddati wal hay'ah. Majmu'ul maddati wal hay'ah. Himpunan di antara maddah. Maddah tu kena kepada huruf, al-hay'ah kena kepada baris. Jadi kita letak dad, ra, ba. Okey. Lepas tu kita letakkan baris fathah, fathah, fathah. Tu nama dia jadi sighah. Himpunan di antara huruf-huruf serta
Baris-baris itu namanya sighah. Okey. Okey. Sighah muntahal jumu'. Muntaha yang akhir, kesudahan. Jumu' bagi segala jamak. Bermakna selepas dia tu tidak boleh dijamak lagi dah. Contoh, ismun mufrad ke tasnah ke jamak? Ismun mufrad. Jamak dia mana? Asma. Jamak bagi asma tu apa? Asami. Asami. Okey, antum makan apa? Kitab seperti At-Taqriratus Saniyah fi Asamil Kutub Syafi'iyah. Pada segala nama. Asami jamak bagi ismun. Ismun jamak dia asma. Dijamak pula asami. Okey. Seperti asir, tawanan, seorang tawanan. Jamak dia asra. Seperti marid, seorang yang sakit. Jamak dia marda. Okey. Jamak bagi apa asra tadi tu? Usara. Okey, itu namanya sighah muntahal jumu'. Sighah akhir dah jamak. Lepas tu tak boleh jamak dah. Okey. Taghyiru awakhir kalim. Berubah tu sebab apa? Liikhtilafil awamil. Lam tu lam haraf ja. Asli. Bila asli ada muta'al. Ada muta'al laqli. Muta'allaq. Syarat muta'allaq kita mengaji dah semalam. Syarat dia yang pertama fi'il. Yang kedua isim yang beramal seperti fi'il. Ada berapa isim yang beramal seperti fi'il? Ada 7. Campur dengan fi'il 8. Okey. Jadi di sini ikhtilafi muta'allaq di mana? Muta'allaq dia kena kepada taghyir. Sebab taghyir tu masdar. Sah jadi muta'allaq. Berubah kerana bersalah-salahan. Nampak tak? Sebab tu kalau i'rab wal jar wal majrur muta'alliqun bi taghyir. Berta'alluq ia dengan taghyir. Okay. Berubah kerana bersalah-salahan. Al awamil, segala amil. Jawab bagi amil. Amil ialah sesuatu yang mengubah akhir baris kalimah selepas dia. Amil ni ta'rif dia ambil yang paling mudah. Dia ada 2 ta'rif. Banyak kitab memberi ta'rif ma bihi yataqawwamul ma'na al-muqtadi lil i'rab. Itu susah untuk mubtadi nak faham. Ambil paling mudah. Ma athara fi akhiril kalimah. Ma athara. Athara memberi kesan fi akhiril kalimah. Pada akhir kalimah. Ma athara fi akhiril kalimah. Cuba sebut sama-sama. Barang athara yang memberi taksir, yang memberi kesan ia pada akhir kalimah. Amil dalam kita awamil Jurjani ada 100 sahaja. Jadi antum nak tahu, nak power tentang amil, antum kena ada kitab Awamil Al-Jurjani. Siapa dah beli dah? Tak ada seorang. Okey, dia punya kitab syarah tu disyarah oleh seorang ulama Fatani yang sangat masyhur. Okey, iaitu Syekh Ahmad Al-Fatani. Okey, nama kitab dia Tashilu Nailil Amani. Tashilu Nailil Amani. Okey. Dan amil ni pula okey, dia terbahagi kepada 2. Amil lafzi dan amil maknawi. Amil lafzi kita boleh sebut benda tu. Seperti apa? Contoh Bizaidin. Okey, Bizaidin. Ba tu amil. Boleh sebut tak bi? Boleh. Inna Zaidan qa'imun. Inna ialah amil, beramal menasabkan isim, merofokkan khabar dia. Inna amil, Zaidan ma'mul yang pertama bagi dia, qa'imun ma'mul yang kedua bagi dia. Okey. Inna haraf. Okey, haraf. Okey. Jadi inna tu boleh sebut ke tak? Boleh. Maka dia amil lafzi. Amil maknawi, pendapat yang muktamad hanya ada 2 sahaja. Ada 2 sahaja. Okey. Daripada 100 tu untuk bahagi 2 sahaja pendapat yang muktamad yang mengatakan dia sahaja amil maknawi. Yang pertama alif tidak. Alif tidak. Bukan mubtada alif tidak.
Contoh, Alhamdulillah. Okey, bermula segala puji itu. Alhamdulillah jadi mubtada. Mana amil dia? Alif tidak lah, amrun i'tibari. Mana tak ada? Amrun maknawi. Benda yang tak ada, tak boleh sebut. Okey, itu dia punya amil. Sebab tu kalau i'rab alhamdu mubtada'un marfu'un bil ibtida'i. Marfu'un bil ibtida'. Mana alif tidak? Tak ada. So dia amil ma'nawi. Lagi satu pula yang kedua. Amil ma'nawi yang kedua iaitu tajarrud. Tajarrudul fi'lil mudhari'i. Tajarrudul fi'lil mudhari'i 'anil nasibi wal jazimi. Tajarrudul fi'lil mudhari'i 'anil nasibi wal jazimi. Tajarrud ni kosong. Kosong fi'il mudhari' daripada amil nasab dan amil jazam. Contoh, Zaidun yadribu misalnya. Zaidun yadribu. Dengan Zaidun lan yadriba. Sebab apa ba? Sebab ada lan. Lan tu amil. Amil lafzi. Lan beramal menasabkan fi'il selepas dia. Lan yadriba. Boleh sebut tak lan tu? Jadi lan tu amil lafzi. Zaidun lam yadriba. Baca dengan sukun sebab apa? Lam. Lam tu boleh sebut ke tak? Boleh. Jadi lam tu amil lafzi. Tetapi jikalau Zaidun yadribu, mana amil dia? Sebab baca bu. Amil dia maknawi, iaitu apa? Sunyi kosong fi'il mudhari' tu daripada an dan daripada lam. Okay, sebab tu i'rab dia tu. Okay, ambil i'rab ni. Zaidun yadribu. Okay, tulis Zaidun yadribu. Yadribu i'rab dia fi'lun mudhari'un. Fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrudihi 'anil nasibi wal jazimi. 'Anil nasibi wal jazimi. Lepas tu baru masuk wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Yadribu ialah fi'lun mudhari'un. Ialah fi'il mudhari' marfu'un, yang dirafu'akan dia litajarrudihi, kerana kosong yadribu 'anil nasibi, daripada amil nasab, wal jazimi, dan daripada amil jazam. Jadi tajarrud itu amil ma'nawi. Okey. Boleh jelas? Okey. Okey, itu amil. Okey. Jadi amil tu maknawi, amil bagi pada dua, lafzi maknawi. Maknawi ada dua sahaja. Setengah kata tambah dengan idhafat. Tak. Pendapat yang utama, yang sahih, amil bagi mudhaf ilaih ialah mudhaf, bukan idhafat. Mudhaf. Amil bagi mudhaf ilaih ialah mudhaf. Okey. Di dalam mata alfiyah, sebahagian daripada antum ada hafalan, dah hafal kan? Mata alfiyah Ibnu Malik. Okey. Di dalam bab mubtada tu, okey, kesimpulan dia, amil yang merafakkan mubtada ialah alif tidak. Amil yang merafakkan khabar ialah mubtada. Bermakna amil bagi mubtada ialah amil ma'nawi. Amil bagi khabar ialah amil lafzi. Okey. Mungkin tulislah, ambil berkat okey mata alfiyah ni. Okey, ke ada dah pernah hafal? Anda tulis.
Okay, tidak ada halangan untuk antum peringkat mubtadi untuk menghafal alfiyah. Tidak ada halangan langsung. Okay, boleh sahaja. Okay. Matan Alfiyah bin Malik, okay, di antara matan tertinggilah dalam ilmu nahwu. Sesiapa yang sampai kepada itu baru sah bergelar. Okay, setengah tu ulama mensyaratkan syarat kita nak i'timad, nak berpegang pada seseorang itu, nak kata dia tu betul-betul faqih, betul-betul pandai agama, okay, betul-betul ustaz. Paling kurang dia sudah menguasai Alfiyah bin Malik. Alfiyah bin Malik. Okay. Tetapi cara Alfiyah bin Malik dihurai berbeza ikut guru. Anak pernah mengaji Syarah Ibn Aqil dengan 2 orang guru. Satu Syekh Arab, satu Tok Guru. Okay. Huraian masing-masing ada kelebihan. Kalau dengan Syekh Arab kita mengaji, kita banyak mufradat baru. Okay. Tapi dengan Tok Guru Melayu, Tok Guru Pondok, kita dapat banyak kaedah. Okay, banyak kaedah. Dan sampai kita Masya Allah, sampai Syarah Ibn Aqil serta Hasyiah Khudari itu, kami di pondok khatam selama 4 tahun. Baru khatam. Tu yang baca seminggu 2-3 kali juga. Okay, kalau kat sini tak tahulah. Okay. Jadi dia menghuraikan contoh. Bait yang pertama, qala Muhammadun huwa ibn Maliki Ahmadu Rabbillah khairu Maliki. Qala Muhammadun. Muhammad ibn Malik pengarang. So apa kata qala Muhammadun? So apa dia tak kata qultu? Dia bahas dulu qala Muhammadun. Mula-mula anak mengaji dulu dengan syarat, anak terfikir sebab kita ngaji arud dah. Qala Muhammadun musta'idun. Sedangkan bahar bagi mata alif ialah bahar rajaz. Mustaf'ilun. Siapa dah ini? Qala Muhammad musta'idun. Tak jadi mustaf'ilun. Di pondok dia akan huraikan setiap bahar tu. Ilmu arud qafiyah dia akan hurai dulu. Kemudian dari segi i'rab, kemudian apa yang rahsia di sebalik itu. Qala Muhammadun. Sebab apa dia tak kata qultu? Berkata oleh aku. Itu dalam bab iltifat. Dalam ilmu balaghah nama ada bab iltifat. Iltifat ada 6 bab. Okey, dalam Talqisul Miftah. Okey, sekarang bagi Imam Al-Qazwaini dia menghuraikan tu dan disyarah oleh Mukhtasar Al-Ma'ani bagi Imam Sa'aduddin At-Taftazani. Dia hurai tu. So kat situ dia dah hampir kat sejam. Kat qala Muhammadun, kat qala tu je. Perbahasan. Jadi sebab tu mengambil masa yang agak lama. Tetapi habis tu penuh dengan isi lah. Penuh dengan isi. Okey, berbeza dengan ulama Arab dia ajar sekadar nak bagi mafhum saja. Okey. Sebab tu macam mana cakap di pondok dia sampai satu tahap bila satu kalimah kita baca salah, dia satu aib yang sangat besar. Bila-bila lagi yang berada di depan. Okey. Salah tu bukan salah sebab tersalah. Okey, memang salah. Dia memang nak baca macam tu. Lepas dihurai ikut yang dibaca. Itu memang salah. Jadi aib lah, aib sangat besar. Okey, jadi di dalam matan Alfiyah bin Malik dia mengatakan ni bait dia. Syahid bagi yang mengatakan bahasanya amil bagi mubtada ialah alif tidak, amil bagi khabar ialah mubtada. Wa rafa'u dan merafa' mereka itu okey, al-arab ataupun ulama nahwu mubtadaan akan mubtada bil tidak dengan sebab alif tidak. Maka alif tidak tu amil bagi mubtada. Kadzaka seperti demikian juga raf'u khabarin merafa' akan khabar bil mubtada dengan mubtada. Jadi mubtada amil bagi khabar. Okey. Ibtida amil bagi mubtada. Okey. Cuba je sama-sama. Baca dengan ikut taktik dia. Mustaf'ilun. Baca ni. Wa rafa'u ikut wa rafa'u mubtada'an bil ibtida. Kadzaka raf'u khabarin bil mubtada. Wa rafa'u mubtada'an bil ibtida. Kadzaka raf'u khabarin bil mubtada. Okey, dapatlah satu dalam alfiyah. Okey. Bersalah-salahan segala amil ad-dakhilati yang masuk ia amil. Ad-dakhilati sifat bagi awamil. Awamil jamak. Sebab apa dia tak kata ad-dakhilati? Aywa. Jamak ghairu aqil hukum dia mufrad muannas. Jamak ghairu aqil hukum dia mufrad muannas. Awamil tu jamak tapi dia bukan berakal, maka hukum dia mufrad muannas. Dhamir kembali kepada dia guna dhamir hiya. Sebab tu ad-dakhilati. Faedah dia perkataan Imam Az-Zamakhsyari.
Okey. Itu kullu jam'in muannatsun. Kullu jam'in muannatsun. Imam Az-Zamakhsyari ini mazhab dia mazhab Mu'tazilah, tetapi di dalam lughah dia diiktimad oleh ulama ahli sunnah wal jamaah. Okey, sebab tu di antara Manahijul Azhar, kitab Sifat Azhar dalam bab tafsir, di antara kitab peringkat muntahi kitab Al-Kasyaf, tafsir Al-Kasyaf bagi Imam Az-Zamakhsyari. Okey, jangan kata tak boleh baca kitab tu di Mu'tazilah. Tak. Dalam bab lughah dia diiktimad, okey, dipercayai oleh ulama ahli sunnah wal jamaah. Okey. Itu dalam bab akidah sikit saja yang dia menyalahi dengan ulama ahli sunnah wal jamaah. Perkataan ini berasal daripada perkataan Imam Az-Zamakhsyari. Dia bersyair. Asal dia perkataan macam ni. Inna qaumi tajamma'u wa biqatli tahaddathu la ubali bijam'ihim kullu jam'in mu'annatsun. Inna qaumi, sesungguhnya kaum aku, tajamma'u, berhimpun mereka itu. Wa biqatli tahaddathu, dan mereka berbincang-bincang tentang nak bunuhkan aku. La ubali bijam'ihim, aku tidak peduli dengan himpunan mereka itu. Kenapa? Kullu jam'in, tiap-tiap jama' itu himpunan mu'annatsun. Mu'annath. Tu kalau lelaki dengan lelaki, contoh nak gocoh, gaduh, kena one by one. Ni gaduh, lepas sekolah nanti terfight. Okey, kat luar pagar, contoh. Tengok bawa geng. Orang kata, orang tadi kata ponde lah. Pondan. Okey, jadi macam perempuan lah, tak boleh one by one lah. Lelaki sama lelaki. Tu asal dia. Kullu jam'in mu'annatsun. Okey. Ad-dakhilati 'alaiha, yang masuk di atasnya, di atas al-kalim lafzan, pada lafaz. Lafzan i'rab tu banyak. I'rab dia sangat banyak. Jadi tamyiz, jadi mansub bila khafid, dan jadi hal. Okey, ambil yang paling mudah, lafzan nasab. I'rab jadi mansubun binaz'il khafid. Mansubun binaz'i al-khafid. Al-khafidi mansubun, dinasab akan dia binaz'i, dengan dicabut, dengan dibuang, al-khafid, amil binaz'il khafid. Okey, asal dia fi lafzin. Asal dia fi lafzin. Buang fi, khafid tu kena kepada harf jar, fi. Maka dia dinasabkan. Jadi lafzan. Sebab tu terjemah pada lafaz. Asal dia fi lafzin. Samalah seperti as-salatu lughatan ad-du'a'u. As-salatu mubtada, ad-du'a'u khabar. Lughatan i'rab jadi apa? Maf'ulun bih. Hal. I'rab jadi apa? Mansubun binaz'il khafid. Asal dia as-salatu fil lughati. Asal dia fi. Salat pada bahasa ialah doa. Buang fi, khafid tu fi. Maka bila dibuang fi, dia jadi nasab, lughatan. Sebab tu nama dia mansubun, dinasab binaz'il khafid, dengan sebab buang khafid, buang fi. Okay. Sebab tu nanti antum dalam matan Ajrumiyah dia kata situ al-mansubat ada 15. Tapi bila antum kira ada 14 je. Mana? Di antara ulama menjawab kata, okey, ni musannif nak uji pelajar, dia perhati ke tak? Okey, setengah ulama lah. Musannif terlupa. Okey. Jadi di antaranya yang ke-15 iaitu mansubun binaz'il khafid. Tak sebut dalam matan Ajrumiyah, tak sebut. Musannif kata mansubat ada 15. Tapi yang disebut satu-satu, kalau kita kira satu ada 14 sahaja. Okey, jadi yang ke-15 iaitu mansubun binaz'il khafid. Okey. Jelas tak mansubun binaz'il khafid ni? Okey. Ad-dakhilati 'alaiha, yang masuk di atasnya, di atas al-kalim lafzan pada lafaz, atau taqdiran, sama juga fi taqdirin, pada takdir. Wa aqsamuhu arba'atun, dan bermula segala bagainya, bagai i'rab arba'atun, 4. Pertama raf'un. Raf'un i'rab jadi apa? Raf'un i'rab jadi apa? Jadi badal. Badal bagi arba'atun. Bila ada badal pasti ada mubdal minhu. Mubdal minhu. Bila ada na'at pasti ada. Bila ada sifat ada. Okey. Bila ada apa lagi? Bila ada dhamir ada marji' ilaihi. Okay. Ada pasangan-pasangan dia. Rafa' wa nasbun, dan nasab, wa khafdun, dan khafad. Wa nasbun, waw tu huruf ataf, betul tak? Dan
Nasbun i'rab jadi hai. Selepas huruf ataf i'rab jadi ma'tuf. Bila ma'tuf pasti ada ma'tufun alaihi. Okey. Okey. Bila asal ma'tuf ni, asal kaedah dia wal atfu lil mughayarah. Wal atfu lil mughayarah wal mubayanah. Antum akan tahu kaedah ni. Pendek je kaedah. Al atfu lil mughayarah. Contoh, aku makan nasi dan ikan. Dan ataf. Ataf memberi faedah mughayarah di antara ma'tuf dan ma'tufun alaih. Jadi ikan dan nasi benda yang berbeza, tetapi bersamaan pada hukum kena makan. Okey. Tetapi di sana ada huruf ataf di antara ma'tuf dan ma'tuf alaih benda sama saja. Maka nama dia apa? Ataf tafsiriyun. Atfun tafsiriyun. Ini yang sedikit. Atfun tafsiriyun. Atfun tafsiriyun ataupun baca dengan idhafat atfu tafsirin. Okey. Biasanya ataf ni memberi faedah ma'tuf dan ma'tuf alaih benda yang berbeza, tapi ada kalanya ma'tuf dan ma'tuf alaih benda yang sama. Seperti alaikum bil mawaddati wal mahabbah. Contoh. Jadi sama sahaja benda tu. Okey, sama sahaja. Okay, itu nama dia ataf tafsir. Ketafsil, tafsir dengan ra. Okey. Jadi bila nasbun ma'tuf, raf'un jadi ma'tufun alaih. Ma'tuf ikut hukum bagi ma'tufun alaih. Ma'tufun alaih raf'un rafa' baca dengan dhammah, maka nasbun pun dengan dhammah juga. Wa khafdun dan khafat. Wa jazmun berbilang ma'tuf. Berbilang ma'tuf. Jadi di sana ada kaedah apabila berbilang ma'tuf, contoh kita tanya, nasbun sekali ma'tuf kan? Ma'tufun alaih dia mana? Raf'un. Wa khafdun ma'tuf. Mana ma'tufun alaihnya? Nasbun ke raf'un? Jazmun, ma'tuf. Mana ma'tufun alaihnya? Apa tak? Ada kata khafdun, ada kata raf'un. Okey. Ikut asal siapa nak kata pun boleh. Okey. Tapi kalau ada kaedah, menang dia lah. Okey, sebab apa? Okey. Kaedah dia, ambil bahasa Melayu dululah, tak apa. Antum faham dulu. Apabila berbilang ma'tuf, maka kita nak kembalikan mana ma'tufun alaih itu, kita lihat kepada huruf ataf yang digunakan. Jika dia menggunakan huruf ataf waw, huruf ataf ada 10. Okey, wa huruful atfi 'asharatun wa hiya al-waw wal fa'u hingga akhir nanti. Okey. Jika menggunakan huruf ataf waw, maka ma'tufun alaih bagi setiap ma'tuf ni ialah yang pertama. Jadi nasbun ma'tuf, ma'tufun alaih raf'un. Khafdun ma'tufun alaih raf'un. Jazmun ma'tufun alaih raf'un. Kan ada. Tetapi jika menggunakan huruf ataf selain daripada waw, seperti thumma ke fa ke, maka ma'tuf alaih itu yang belakang dia. Contoh kita tukarlah raf'un, thumma nasbun, thumma khafdun, thumma jazmun. Ma'tuf bagi nasbun ialah raf'un. Thumma khafdun, khafdun ma'tuf, ma'tufun alaih nasbun. Thumma jazmun, jazmun ma'tuf, ma'tufun alaih khafdun. Itu kaedah dia. Bahasa Arab dia panjang lah. Okay, bahasa dia panjang. Cuba nak baca, bergantung panjang ke tak, ataupun nak salin. Kalau panjang tak boleh salin, kalau rasa boleh salin, cakap boleh je. Okay. Innal ma'atifa idza takarrarat wa kana al-'atfu bil wawi takunu ma'tufatan 'ala al-awwal bi khilafi ma idza kana al-'atfu bi baqiyati huruf al-'athfi fa ya'tifu kullu wahidin 'ala ma qablahu. Panjang ke pendek? Sure. Okey. Orang faham dulu lah, tak apalah. Okey, akan ambil masa lagi. Okey, ada dalam kitab. Yang tadi dalam kitab Hasyiah Tashbihul Khullan, Hasyiah Al-Ashmawi. Okey, yang penting faham dulu. Okey. Cumanya bezalah, semata-mata kita faham, kita huraikan dalam bahasa Melayu dengan kita dapat kaedah tu, kita boleh sebut dalam kitab apa. Okey, kaedahnya dalam kitab Hasyiah Tashbihul Khullan, Hasyiah Tashbihul Khullan dan Hasyiah Al-Ashmawi. Hasyiah Al-Ashmawi. Masing-masing hasyiah bagi matan Ajrumiyah. Okay. Kemudian tafriq dia falil asma'i min zalika, maka ada bagi isim itu daripada empat-empat ni, ada bagi dia rafa', nasab, khafat. Wala jazma fiha, tidak ada jazam.
Fi'il ada 3 tapi tak ada khafat. Cuba perhati. Dia perlu juga seorang guru mengajar perlu kepada soalan supaya pelajar melatih otak dia. Apa yang tu perasan? Isim dia 3 rafa' nasab khafat, tak ada jazam. Fi'il ada rafa' nasab jazam, khafat tak ada. Sebab apa? Sebab apa? 5. Sebab apa? Agak-agak siapa boleh jawab? Ada tu ada. Ana yakin di kalangan antum ni ada yang sudah belajar. Okey. Sebab apa? Di antara hikmah dia, sebab apa isim dia tidak ada jazam. Fi'il dia tidak ada khafat. Cuba berkongsian siapa ada dengan kita. Ni tahu. Insyaallah. Okey. Hikmah dia perlu kita bahas tentang isim dan fi'il. Hakikat isim fi'il itu apa? Okey. Isim, okey. Tarikh isim tahu tak? Kalimatun dallat ala ma'nan fi nafsiha wa lam taqtarin bi zamanin wad'a. Dah belajar? Belum. Tidak pernah tulis. Kau boleh nampak belakang? Boleh nampak mana mata tajam lagi lah. Okay. Okay, di antara amalan nak perkuatkan penglihatan kita iaitu setengah tu ramal iaitu cari daun sirih yang urat dia bertemu. Sama bukan yang silang Ada daun sirih ada yang urat dia bertemu macam tu. Cari yang betul-betul sini. Dia tak banyak lah. Banyak. Kemudian ramaskan dia, hancurkannya di dalam air suam. Air agak sejuk sikit lah, air biasa. Kemudian rendamkan mata dalam keadaan buka mata. Dia akan celikkan mata. Dalam 3 minit ke apa, sudah. Okay. Dia akan tajam ke mata. Okay. Isim iaitu kalimatun, ialah kalimah. Dalam ilmu mantik, ni ta'rif dia. Kalimatun nama dia jenis. Okay. Maka bila sebut kalimah saja dia masuk 3. Isim fi'il harf kalimah juga. Okey. Dallat ala ma'nan. Menunjuk ia kalimah ala ma'nan di atas satu makna. Okey, satu pengertian fi nafsiha dengan dirinya. Fi dengan makna ba. Bi nafsiha dengan dirinya sendiri. Walam taqtarin dan tidak bersangkut paut ia, tidak menyertai bi zamanin wad'a dengan masa pada hantaran. Ketika mana kita sebut contoh kalimah qalamun misalnya, tidak ada telah qalam, telah pen, lagi akan pen, sedang pen, tidak ada. Okay. Bermakna isim tu madlul dia hanya satu sahaja, iaitu maknan sahaja. Satu sahaja. Okay. Fi'il kalimatun tadullu ala ma'nan fi nafsiha. Satu kalimah yang menunjuk di atas satu makna, satu pengertian fi nafsiha dengan dirinya sendiri. Waqtaranat bi zamanin wad'a dan bersangkut paut dia dengan masa.
bermakna fi'il madlul dia dua, makna serta zaman. Okey, nampak? Isim madlul dia makna pengertian tu ada satu saja, maknan sahaja. Jadi pada isim dia membawa satu bebanan sahaja, seolah-olah bawa makna sahaja. Fi'il dia bawa dua, dia bawa makna serta zaman. Mana bebanan siapa yang berat sekarang ni? Fi'il. Okey. Kemudian baris pula. Baris ada 3, termasuk sukun jadi 4. Baris yang paling berat ranking dia dhammah. Dhammah, kasrah, fathah, sukun. Tu ranking dia. Okey. Dhammah paling berat, kasrah, fathah, sukun. Okey. Sekarang ni khafat, alamat asli dia apa? Kasrah. Kasrah setengah daripada baris yang berat. Okey, kasrah dhammah tu baris yang berat. Okey. Sukun, alamat jazam iaitu sukun, dia ringan. Jadi kalau kita buat seolah-olah buat neraca tu, seolah-olah kita kata, okey, yang ni, yang ni fi'il, yang ni isim. Sebabkan yang sini fi'il 2 kilo, macam tu berat sebelah, betul tak? Jadi kita cuba ni isim bawa satu sahaja, dia makna sahaja. Jadi baris yang berat, khafat, kasrah berikan kepada isim, sukun berikan kepada fi'il, maka tambah lagi liqasdi ta'adul nama dia. Jadi adil lah sekarang ni. Nampak? Nampak tak? Faham eh? Itulah, itulah yang disebut di dalam kitab. Kenapa? Liqasdi ta'adul, supaya niat untuk berlaku adil. Isim tadi ringan, dia relax, dia bawa satu je, makna bagi dia baris yang berat, khafat. Okey. Fa'il bagi dia jazam, baris yang ringan. So sama sekarang ni. Berlakulah hasala ta'adul. Okey, boleh faham? Okey, alhamdulillah. Okey. Babu ma'rifati alamatil i'rab. Okey. Idafat ma'rifati kepada alamat. Ma'rifati kita kata mudhaf. Sekarang ni mudhaf berlaku dalam dua pihak. Nisbah babu ma'rifati, babu mudhaf, ma'rifati mudhafun ilaih. Nisbah ma'rifati kepada alamati, ma'rifati mudhaf, alamati mudhafun ilaih. Nisbah alamati kepada al-i'rab, alamati mudhaf, al-i'rabi mudhafun ilaih. Dia boleh idafat lebih daripada 2 ke 3. Okay, babu ma'rifati alamatil i'rab. Jadi idafat ma'rifah kepada alamat, nama dia min idafatil musabbab ila sabab. Dengan sebab alamat ni kita boleh tahu ma'rifah. Okey, daripada alamat ni lah baru lahirlah ma'rifah, kenal. Okey, jadi kita jumpa alamat dulu barulah kita kenal. Okey. Lirraf'i arba'u alamatin. Lirraf'i i'rab jadi apa? Lirraf'i i'rab jadi khabar muqaddam. Arba'u tu mubtada muakhkhar. Asal dia arba'u alamatin lirraf'i. 4 alamat ada bagi rafa'. Okey. Sebab apa dia letak lirraf'i? Agak-agak sah tak? Arba'u alamatin lirraf'i. Sah tak? Sebab apa sah? Nampak je sah, sah lah. Nahwu ni penuh dengan kaedah. Tidak sah. Sebab apa? Syarat, syarat nak jadi mubtada dia kena ma'rifah. Ma'rifah. Okey. Arba'u di sini nak tanya, arba'u di sini nakirah ke ma'rifah? Arba'u nakirah ke ma'rifah? Nakirah ke ma'rifah? Tu idafah kepada alamatin ma'rifah. Kaedah idafat jadi ma'rifah, idafat kepada mudhafnya itu ma'rifah. Ni alamatin nakirah. Isim diidafatkan kepada isim nakirah, dia tidak memberi faedah ma'rifah. Hanya memberi faedah takhsis sahaja. Okey, jadi arba'u alamatin nakirah. Arba'u walaupun dia idafat kepada alamatin, dia tidak jadi ma'rifah. Sebab syarat nak jadi ma'rifah kena mudhafun ilaih itu isim ma'rifah. Okey. Jadi sini arba'u isim nakirah. Okey. Kaedah asal tidak boleh nakirah jadi mubtada. Okey, kaedah asal dia melainkan beberapa keadaan. Okey. Melainkan beberapa keadaan. Okey. Seperti
Seperti di sini. Okey, yaitu mubtada muakhkhar. Mubtada muakhkhar. Okey. Lagi pula mubtada tu dikaitkan dengan sifat. Okey. Perlukah nak membahaskan tentang benda ni? Ada 4 sahaja. Lebih kuranglah 5 lah takhsis yang mengharuskan keadaan-keadaan yang mengharuskan isim nakirah jadi mubtada. Di dalam alfiyah 2 bait sahaja. Okey. Wala yajuzu libtida bin nakirah ma lam tufika 'inda zaidin namirah wa hal fatan fikum famakhilun lana wa rajulun minal kirami 'indana. 2 bait sahaja. Perlukah? Nak tahu? Dalam bab mubtada, bukan dalam alfiyah, dalam bab mubtada. Okey, nak tanya antum, masing-masing ada handset kan? Okey. Ada tak Mu'jam Al-Ma'ani dalam handset antum? Maktabah Syamilah? Okey, PDF kitab ke apa? Ada. Antum kena ada satu sesi juga penting sebab kita hidup di zaman internet. So, kita nak beli kitab semua tak mampu duit kita. Okey. Jadi, sekurang-kurangnya kita di internet, kita boleh download kitab. Dan cara nak download kitab macam mana dan cara menggunakan Maktabah Syamilah macam mana. Maktabah Syamilah ni kita boleh search satu kalimah ni, dalam kitab ni akan keluar. Okey, Maktabah Syamilah. Okey, belajar Selangor anda dah ajar dah. Okey, jadi diorang anda wajibkan dalam set ada Maktabah Syamilah dengan Al-Ma'ani paling kurang. Al-Ma'ani itu masyhur Maktabah Syamilah penggunaannya. So kita nak cut dia tu, nak contoh nak menjawab persoalan. Contoh ambil dalam ibarat Muhrim Muhtaj misalnya, kita download Muhrim Muhtaj dalam Maktabah Syamilah, kita ambil ibarat. Okey, ibarat Al-Mubaris, sekarang kita nak tulis. Copy saja, hantar. Ada penggunaan dia. Okey. Dalam Al-Fi'l Ibn Malik, wala yajuzu libtida'. Asal dia. Saya baca dengan macam tu, baca dengan qasar. Okey. Wala yajuzu libtida' dan tidak harus al-ibtida'.
buat mubtada bin nakirah dengan isim nakirah. Tidak harus, tak boleh. Ma lam tufid, selama bahawa ma nama dia ma masdariyah zarfiyah. Ma masdariyah zarfiyah. Okey, terjemah dia selama bahawa. Okey, bahawa tu kembali kepada masdariyah, selama tu kembali kepada zarf. Selama bahawa lam tufid, tidak memberi faedah, tidak memberi makna, ia an-nakirah. Seperti mana apa? Jikalau dia ada faedah, ada memberi makna, maka dia boleh. Seperti ka'inda Zaidin namirah. Inda Zaidin namirah. Ada di sisi Zaid namirah, satu percakain daripada Yaman. Namirah banyaklah. Takkan nak tak namirah tu singa betina, tak munasabah pula. Okey. Ada di sisi Zaid, okey, satu kain daripada Yaman. Okey. Sejenis kain daripada Yaman. Okey. Jadi namirah, namiratun, nakirah, dia boleh buat mubtada. Sebab apa? Mubtada muakhkhar. Mubtada muakhkhar. Seperti di sini, lirraf'i arba'u alamatin. Okey, satu. Keadaan yang pertama yang membolehkan isim nakirah jadi mubtada iaitu mubtada muakhkhar. Yang kedua, wa hal fatan fiikum. Dan adakah seorang pemuda di sisi kamu? Adakah terdapat seorang pemuda di kalangan kamu? Fatan mubtada. Isim nakirah. Boleh, sebab apa? Sebelum dia ada hal. Sebelum dia ada hal. Yang ketiga, fama khillun lana. Ma nafi. Tidak ada khillun. Best friend, khillun. Jamak dia akhilla. Tidak ada best friend, kawan baik, lana, bagi kami. Kami tidak ada kawan baik. Khillun mubtada. Nakirah. Boleh. Sebab apa? Didahului dengan ma nafi. Fatan boleh. Sebab apa? Didahului dengan hal istifham. Okey. Wa rajulun minal kirami. Dan seorang lelaki yang daripada orang-orang yang mulia. Kiram jamak bagi karim. Kiram jamak bagi karim. Seorang lelaki daripada yang mulia-mulia. Indana, ada di sisi kami. Rajulun mubtada, indana khabar. Dia boleh jadi mubtada sebab dikait dengan sifat. Minal kiram, sifat bagi rajul. Jadi rajul itu boleh jadi mubtada walaupun isim nakirah sebab dia disifatkan. Baik. Okay. Ini nama dia apa? Musawwir. Yang mengharuskan. Musawwir ay mujawwiz. Yang mengharuskan isim nakirah jadi mubtada. Bukan 4 ni sahaja. Ada beberapa lagi. Kalau sini ada 8. Okay. Dalam Ibn Aqil disebut yang ni sahaja. Okay. Cuba baca sama-sama supaya hafal. Okay. Wala yajuzu libtida bin nakirah. Ma lam tufidka 'inda Zaidin namirah. Wa hal fatan fikum fama khillul lana. Wa rajulun minal kirami 'indana. Tapi kalau antum nak baca menghafal, kena ada lagu lah. Okey, di pondok kami variasikan pelbagai lagu. Lagu dia banyak. Di antaranya lagu Sidina Nabi. Okey, tahu Sidina Nabi, Sidina Nabi, Sidina Nabi. Boleh. Wala yajuzu libtida bin nakirah ma lam tufidka 'inda Zaidin namirah. Wa hal fatan fikum fama khillul lana. Wa rajulun minal kirami 'indana. Baca nama. ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفدك عند زيد نامرا وهل فات فيكم فما خل لنا ورجل من الكرام عندنا. Boleh juga kalau antum agak lambat nak laju sikit lagu dia. ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفدك عند زيد نمرا وهل فتى فيكم فما خل لنا ورجل من الكرام عندنا. Okay, itu set lagu-lagu dia. Okay, ikutlah antum suka yang mana. Okay. Okay.
Jadi di sini li raf'i arba'u alamatin, arba'u walaupun di isim nakirah dia boleh jadi mubtada. Sebab apa? Mubtada muakhkhar. Okey. Itu ad-dhammatu wal waw wal alif wan nun. Fa amma ad-dhammatu, fa nama dia faul fasihah. Faul fasihah. Okey. Faul fasihah. Faul fasihah, okey, iaitu al-waqi'u. Dia punya dhabit dia, al-waqi'u fi jawabi syartin muqaddarin. Fi jawabi syartin muqaddarin. Al-waqi'u yang jatuh, yang berada, fi jawabi pada jawab bagi syarat muqaddar. Takdir dia. Takdir umum, takdir am bagi fa'ul fasihah, iaitu idza aradta ma'rifata dzalika fa aqulu laka ad-dhammatu fatakunu. Tulis. Idza aradta ma'rifata dzalika fa aqulu laka okey, fa aqulu laka, patu kita letaklah amma dhammatu. Fa tu kita panjangkan, huraikan dari segi bahasa jadi panjang tu. Fa tadi tu. Idza aradta ma'rifata ataupun idza aradta bayana dzalika. Ma'rifata atau bayana. Idza, apabila kehendak oleh engkau, ma'rifata dzalika, akan mengetahui yang demikian itu. Dhammah waw alif nun, kalau mu nak tahu, okey, fa aqulu laka, maka nak berkata oleh aku bagi kamu. Ni aku nak bagi tahu ni. Amma dhammatu, adapun bermula dhammah apa nak? Okey, kita dah sebut dhammah waw alif nun. Kalau kamu nak tahu secara detail dia macam ni. Aku nak cakap, aku nak bagi tahu. Okey, cuba sebut sama-sama. Idza aradta ma'rifata dzalika fa aqulu laka. Jadi dia jawab bagi idza. Okey. Fa amma ad-dhammatu fa takunu 'alamatan liraf'i fi arba'ati mawadhi'a. Fi arba'ati mawadhi'a. Okey. Sebab apa? Fi arba'ati, okey, ada ta. Arba'ati ma'dud, isim adad. Mawadhi'a ma'dud. Okey, ma'dud. Okey. Jadi kaedah isim adad dan ma'dud macam mana? 3 sampai 10 macam mana? Mukhalif ataupun aqsul qiyas. Okey, tidak sama. Okey, di sini okey, sebab apa? Arba'ati. Sebab mawadhi' tu muzakkar. Okey, anak nak test antum. Yang pertama, empat risalah. Yang pertama arba'atu rasaila. Yang kedua arba'u rasaila. Agak-agak yang betul mana? Dua ke satu? Siapa kata dua angkat tangan? Siapa kata satu angkat tangan? Tak apa. Salah biasa, belajar tak apa. Okey. Sinilah biasanya silap. Arba'atu adat. Dia kena menyalahi ma'dud dia. Ma'dud dia, kita nak nilai dia sebagai muzakkar atau muannas, lihat kepada mufrad dia. Rasail, risalah. Risalah muannas ke muzakkar? Muannas. Bila muannas, isim adat dia kena muzakkar. So, yang betul dua. Macam tu. Okey, kena perhatian sebab yang ni kadang-kadang terlepas pandang. Okey. Mana dia empat tempat? Mawadhi'ah, okey. Setengah daripada ismul ladzi la
yang sharif. Okey. Antum tahu tak ismul lazim yang sharif? Dia punya ilat 9 itu? Lupa. Siapa lupa angkat tangan? Tahu dah. Memang akan banyak lupa bila tak hafal syair. Hafal syair. Okey, tak apalah. Sebagai penutup ni, okey, kita hafal syair sama-sama dan kita bernyanyi sama-sama. Ini bukan dalam alfiah. Kita sama-sama ambil ni, tulis Jana asal daripada KL Selangor, mana lahir KL, 7 tahun di KL, kemudian berhijrah ke Selangor. Kita orang Kuala Lumpur atau Selangor, bila ke Fatani, pondok ni dia tak masyhur dengan qasidah-qasidah, tidak masyhur lagi-lagi di Thailand. Di Fatani sangat tidak masyhur dan yang nyanyi ni sangat tidak masyhur. So kita yang dah terbiasa dengan qasidah-qasidah benda macam ni kan. So kita nak bawa hiburan kepada pondok tu agak payah. Okey. Boleh melalui wasilah syair. Tetapi di pondok anak tu bukan sembarangan kita nak ajar budak-budak lagu. Syarat yang pertama, syair yang kita baca betul aruf qafiah dia. Sebab qasidah sini pun penat juga nak periksa baris dia tu, i'rab dia jadi apa, wazan dia apa semua, barulah ajar budak-budak ni qasidah. Okey, sebab apa? Dalam berqasidah kita dapat ilmu, mana betulkan baris. Okey. Sebab tu kalau antara paling mudah lah kalau qasidah misalnya ya Rasulullah, fail dah. Mana? Hilang situ. Tahu dah, tak ngaji bahasa Arab ni. Ya Rasulullah. Okey. Munada dengan mudhaf. So di antara hiburan kami di pondok ni lah. Okey, penatlah ngaji rehat 5 minit. Okey, kita baca Alfiah bab ni. Nyanyilah sama-sama. Macam tu. Okey. Ni bahar apa? Mawani'us mutaf'ilun. Cubalah periksa, kan Mumtaz Sofi ramai sini kan. Mutaf'ilun masuk khabar. Okey. Asalnya mustaf'ilun. Harfu sanid sakin menjadi mutaf'ilun. Okey. Okey.
mawadi'us sarfi tis'un aradta biha. Bahar basit. Basit. Bahar basit. Mustaf'ilun, fa'ilun, mustaf'ilun, fa'ilun. Bahar basit ni lagu dia banyak. Sama Maulaya salli wa sallim daiman abada. Mawadi'us sarfi tis'un in aradta biha 'aunan litablugha fi i'rabikal amala ijma' wazin 'adilan annis bi ma'rifatin rakib wazid 'ujmatan fal wasfu qad kamula. Tapi itu dah biasa, semua tahu. Anak nak ajar lagu yang agak slow, yang agak menenangkan. Okey. Lagu macam ni. Mawani'us sarfi tis'un in aradta biha 'aunan litablugha fi i'rabikal amala ijma' wazin 'adilan annis bi ma'rifatin rakib wazid 'ujmatan fal wasfu qad kamula. Okey, itu lagu yang tak pernah dengar kan? Okay. Jadi kita sebagai guru nak bagi pelajar ni supaya dia seronok, kita ciptalah macam mana usaha cari lagu yang sesuai dengan bahasa. Okey. Ni mawadi'us sarfi segala mani yang menghalang bagi tanwin tis'un 9 in aradta biha. Jika kehendak oleh engkau dengannya bi tis'in itu aunan sebagai pertolongan litablugha supaya sampai oleh engkau al-amala akan cita-cita engkau fi i'rabika pada i'rab engkau. Okey. Ijma' wazin apa jamak sirah tarjumu wazan fi'il adil udul annis muannas ma'rifah okey alamiyah rakib tarkib masji okey wazid ziyadah alif nun ujmah ajam fal wasfu wasfiyah ada 9 okey tu semua antum dah maklum rasanya kan dah maklum okey untuk akhir ni okey kita bacalah tadi tu baca sama-sama supaya ingat baca macam lagu tadi anak buat Mawani'us sarfi tis'un in aradta biha 'aunan litablugha fi i'rabikal amala ijma' wazin 'adilan annis bi ma'rifati rakib wazid 'uzmatan fal wasfu qad kamula mawani'us sarfi tis'un in aradta biha 'aunan litablugha fi i'rabikal amala ijma' wazin 'adilan annis bi ma'rifati rakib wazin 'ujmatan fal wasfu qad kamula mawani'us sarfi tis'un in aradta biha 'aunan litablugha fi i'rabikal amala ijma' wazin 'adilan annis bi ma'rifati rakib wazin 'ujmatan fal wasfu qad kamula. Yang aja burdah dia mudah dia mawani'us sarfi tis satu dua tiga mawani'us sarfi tis'un in aradta biha 'aunan litablugha fi i'rabikal amala ijma' wazin 'adilan annis bi ma'rifati rakib wazin 'ujmatan fal wasfu qad kamula
موالع الصرف تسع إن أردت بها عونا لتبلغ في إعرابك الأملا اجمع وزن عدلا أنيس بمعرفة ركل وزن عجمة فالوصف قد كملا موالع الصرف تسع إن أردت بها عونا لتبلغ في إعرابك الأملا اجمع وزن عدلا أنيس بمعرفة ركب وزن عجمة والوصف قد كملا. Alhamdulillah. Okey. Boleh nampak tak dengan adanya lagu antum lebih cepat menghafal. Betul tak? Lagi satu perasaan lebih tenang. Okey. Sekadar itu saja, nanti kita akan sambung walin nasbi khamsu alamatin. Wallahu taala a'la wa a'lam. Terima kasih ucapkan kepada Ustaz yang satu. Dan mungkin pengumuman untuk kelas esok di surau asrama baru wilayah start pukul 3 sampai pukul 5 sebab takut tinggi dengan nak persiapan untuk puasa. Okay, sekadar tu je kita tutup majlis ini dengan perspektif surah Al-Ikhlas.